Ada saya kena sekali dulu. Saya tak nampak dia duk pegang serban tu. Pegang tongkat dia naik, saya tak nampak. Lalu saya ambil lah serban tu. Oh tak bagi serban tu, dia marah. Kan? Dia naik, dia ragas naik, dia bagi juga serban tu. Serupa tak ambil serban tu tak sah. Saya kadang-kadang baca khutbah, tongkat pun saya tak pegang. Sunat belakang tu. Tak, sunat pun Ustaz kalau pegang dapat pahala. Tuan-tuan tak tahu, saya bila bercakap, tangan duk terangkat. Besok kali tengih atas ibu jari kaki pedih nak membuih tongkat tu. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu an, itu radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku ialah yang hidup sekurun ataupun sezaman dengan aku. Garis pintar tu. Nabi kata di kalangan umat-umat aku ni yang paling terbaik yang hidup sezaman dengan aku, Nabi kata. Sebab apa? Sebab bagaimana jihad perjuangan mereka dalam nak menyebarkan agama. Jauh Pak Long, langit dengan bumi berbanding dengan pengorbanan kita. Zaman sahabat Nabi ni, zaman yang duduk dengan Nabi ni. Mereka nak terima Islam ni, ujian mereka bukan lagu kita. Ada yang nak terima Islam sampai keluarga dibunuh. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab sirah, bagaimana umat yang hidup dengan zaman Nabi, yang nak berhijrah dengan Rasulullah. Tuan-tuan baca tak? Nak keluar berhijrah dengan Nabi, nak pergi Madinah. Mai puak-puak kafir Quraisy ni tangkap bini, tangkap anak, tangkap lepas depan. Hang nak ikut Muhammad ke tak? La ilaha illallah, la ilaha. Peong panjung kepala bini. Depan mata. Hang tetap nak ikut Muhammad. Aku nak hijrah bersama Muhammad. Anak peong kena panjung kepala. Lah kita nak terima Islam ada lagu tu belum? Beranak terbit main Islam dah. Sebab tu yang kita tak apa nak hargai nikmat iman, nikmat Islam. Tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk ceramah. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kita untuk menghirup nikmat iman, untuk merasai nikmat Islam. Kita pun duk dengar jari ni hilang, ni hidung dah duk korek. Dia tak rasa ruh bagaimana ustaz tu cakap nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam yang kita dapat. Sebab dia beranak dia Islam dah. Sebab tu dia tak sama dengan orang yang baru memeluk Islam. Kawan ini berapa agama dah duk convert apa semua. Dulu Buddha, lepas tu pergi Kristian, lepas tu pergi Islam, duk convert 2-3 kali. Mai dapat nikmat Islam. Dia jaga ni habis-habisan. Saya dulu kalau tuan-tuan teringat lagi Al-Fadil Ustaz Farid Ravi. Ingat Farid Ravi? Dulu dia duk ngajak tilawah interaktif TV1. Dia duk tu. Duk pemanggil lumai maklum ni tak dengar maklum baca. Saya waktu tu saya marah penerbit tu. Apa penerbit ni pun betul-betul buat malu kami. Kawan baru convert Islam lama mana duk pi tegur bacaan Quran hak maklum terbit main Islam. Dia ni lu bukan Islam ni lu. Kita tengok muka kita tahu. Tiba-tiba lah dia boleh duk main mengajak Quran dekat orang hak terbit Islam. Allah. Malu tuan-tuan. Lu macam Ustaz Syah Syamuga mau. Tuan-tuan tengok muka tuan-tuan tahu kita Hindu lu. Muka tu bukan muka Melayu. Lah dia duk main mengajak kita pula duk main menadah. Malu. Cuba pergi tanya mereka ni lagu mana mereka dapat nikmat iman dan Islam. Mereka punya sayang, mereka punya jaga. Habis. Sebab apa dia? Sebab mereka tahu nilai nak dapat nikmat Islam dan iman ni bukan mudah. Sahabat Nabi ni tuan-tuan berhijrah dengan Nabi. Sahabat Nabi berkorban dengan Nabi. Sahabat Nabi berjuang dengan Nabi. Sebab tu Nabi kata, khairu ummati qarni, yang hidup sezaman dengan aku. Yang tu di kalangan umat aku yang paling baik. Summa alladhina yalunahum. Kemudian Qarun selepas mereka, golongan lepas tu. Summa alladhina yalunahum. Lepas tu hak hidup lepas tu pula. Ini baru kita nak baca hari ni. Tidak, dia tak faham. Bila dia kata lagu tu, Al-Hafiz Ibn Hajar, dia kata apa dia? Menukilkan
Kesepakatan ulama zaman yang dimaksudkan Rasulullah tu hanya sampai tahun 220 Hijrah. Hak Nabi kata thumma alladhina yalunahum tu. Hak hidup yang khairu ummati qarni tu Nabi kata tu kan. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umat yang di kalangan umat aku ni yang hidup sezaman aku, lepas tu qarun, lepas tu qarun, lepas tu. Sampai bila? Thumma alladhina yalunahum tu sampai bila? Sampai tahun 220 Hijrah. Baik. Beliau berkata, wattafaqu anna akhira man kana min atba'it tabi'in mimman yuqbalu qawluhu man 'asha ila hududil 20 wa 200. Mereka sepakat, siapa dia mereka ni? Ulama. Sepakat bahawa orang terakhir daripada kalangan atba'ut tabi'in yang diterima kata-katanya adalah sesiapa yang hidup sehingga tahun 220 Hijrah. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut dalam kitabnya Fathul Bari, asar yang diriwayatkan daripada sahabat dan tabi'in perlu dianalisa secara adil dan saksama, khususnya dalam persoalan menentukan bid'ah ataupun tidak sesuatu amalan. Yang ni kena kaji, kena buat analisa, kena research, kata orang kok dia. Jangan duk ambil duk pergi suap lagu tu, takut-takut tak betul. Menuduh orang yang melakukan azan 2 kali sebelum Jumaat mengamalkan qunut dalam solat subuh. Azan 2 kali sebelum Jumaat lagu mana? Lagu kita duk buat tu lah. Jam bunyi cerit tu bila pemangkit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu azan masa waktu. Kita pemangkit pekat sembahyang qabliyah belakang dah. Duduk, khatib ragah naik. Katalah kalau sini ada jenis khatib ragah naik terus panggil salam. Ada kalau jenis lama tu dia pegang tongkat tu. Innallah. Hak tu pun dia passion tu. Bukan Tok Bilal tu dia tua sangat pun, umur baru 40-an. 50-an tapi pegang tongkat. Terus jadi senang lagu 78 umur. Hak tu passion. Dia kata orang Melayu ni payah nak berubah sungguh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengoklah baru 43. Tok Bilal pun naik. Dia bagi tongkat, ada hak bagi serban. Kan? Kadang-kadang ada hak tak ambil. Ada saya kenal sekali dulu, saya tak nampak dia duk pegang serban tu. Pegang tongkat saya naik, saya tak nampak. Lalu saya ambil lah serban tu. Oh, tak bagi serban tu, dia marah. Kan? Dia naik, dia ragas naik, dia bagi juga serban tu. Serupa tak ambil serban tu tak sah. Saya kadang-kadang baca khutbah, tongkat pun saya tak pegang. Sunat belakang tu. Tak, sunat pun Ustaz kalau pegang dapat pahala. Tuan-tuan tak tahu, saya bila bercakap, tangan duk terangkat. Besok kali tengih atas ibu jari kaki pedih nak memberi tongkat tu. Dia duk go, dia duk gitu. Kan kita biasa duk ceramah ni tangan duk angkat, duk pegang tu. Yang ni pegang tu. Ni dia duk jenis ni. Kong kena ibu jari kaki tu. Allah. Dekat-dekat nak maki tu. Lepas tu dia tak apa nak ambil lah tongkat. Oh, marah. Hak tu tak bagi serban. Hak no jenis duk solong baju bah apa imam masjid haram. Dia tak tahu kita baca khutbah hikam pun tak ada bercerah belum. Orang duk main duk seragum, nampak kemas yang aku belum bagi ketin. Dia naik. Lepas tu dia akan panggil khatib, panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bang pula yang kedua. Style orang Melayu, bang kedua tu dia slow lagi. Tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia main Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang 2 kali tu. Ikut puak-puak setengah ni dia kata bid'ah. Ikut setengah-setengah puak ni dia kata bid'ah. Tak boleh. Ada tak sandaran? Ada. Ada tak pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i kata? Ada. Dia kata jangan dituduh lagu tu. Mengamalkan qunut dalam sembahyang subuh, menambah lafaz atau sirah zikir dan selawat di SB itu dan sebagainya sebagai bukan mengikut amalan salafus salih adalah keterlaluan dan fanatik yang terkeluar
dari perilaku dan adab yang diamalkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Selawat dia kata yang betul Ibrahimiyah ya tu, yang kita duk baca dalam tahiyat tu. Ada pun selawat syifa, selawat tafrijiyah dan sebagainya tu dia kata tak ada. Yang ni kata pengarang kitab ni keterlaluan. Tak boleh lagu tu dia kata. Bukankah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu termasuk dalam kalangan sahabat besar Rasulullah, dan bukankah zaman itu adalah zaman salaf? Bukankah Imam Syafi'i yang menghukum sunat baca qunut dalam solat subuh juga salaf? Bukankah para sahabat yang menambah bacaan zikir tertentu dan talbiyah juga termasuk dalam salaf? Kita baca dulu cerita Sayyidina Uthman, cerita para sahabat yang tambah dalam lafaz talbiyah dan sebagainya. Mereka ni juga tambah tapi tak dihukum sebagai bid'ah. Dia kata. Nombor 3 dia kata, tidak semua perkara baru adalah bid'ah. Dia kata tu, tidak semua perkara baru adalah bid'ah. Cukup sampai di sini, boleh balik kereta orang nak main tarik. Takut lajak jam dah PKP dah. Wallahu alam, dia kata lagu tu maklum. Dia tahu kata kereta saya rosak, dia tahu. Tu dia kata 12 1 minit malam ni tak ada hantar negeri dah. Hang duk lajak nak cari mampu. Dia kata lagu tu. Cukup. Kitab ada tulis lagu tu bang? Ada dalam kitab? Ada. Ada kan? Ada. Keluaran kami dua ada kan? Abang pun nak kata tak ada, ustaz tanya ada bawang, ada juga kan? Cukup dekat tu. Wallahu alam.